Hello, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anda masih lagi bersama dengan saya, Anwar Abdullah daripada Kaya Studio and Production Sdn Bhd. Baiklah, saya nak ucapkan tahniah kepada anda kerana sudah pun berjaya untuk mendapatkan modul untuk buat Facebook Live macam Pro ni. Tapi ini adalah versi kita akan guna di komputer lah. Okey, ini saya panggil sebagai versi 2.0 which is kita akan belajar menggunakan komputer. Tapi sebelum kita nak belajar pasal technical, sebelum kita nak belajar pasal lighting, audio, macam mana nak set up apa semua, saya nak kongsikan dengan anda apakah perkara yang kita perlu tahu dulu sebelum kita nak buat Facebook Live. Okey, jadi untuk video yang pertama ni adalah lebih kepada pengenalan Facebook Live lah. Saya percaya mungkin ada di antara anda sudah pun orang kata apa, familiar dengan penggunaan Facebook Live ni. Ada yang guna di laptop, okey, direct, terus on, terus live, dan ada juga yang terus guna daripada di smartphone. Okey, tapi kadang-kadang Facebook Live tu dia adalah lebih besar daripada tu. Dia bukan sekadar kita buat live, kita nak terus orang kata apa, terus menjual. Kita buat live, kita nak terus dapat view banyak. Kita nak buat live, kita nak terus dapat banyak sign up, dapat CTA apa semua. CTA tu adalah call to action lah. Maksudnya call to action tu adalah untuk dapat orang WhatsApp kita ke, pergi website ke apa ke semua. Jadi kita kena faham dulu konsep Facebook Live tu apa. Baik, tanpa melengahkan masa, saya akan terus masuk kepada topik dan berkongsi dengan anda apakah itu konsep Facebook Live. Apa yang kita nak bagi faham tentang Facebook Live tu. Okey, baik. Jadi saya akan sharekan skrin ini kepada anda lah. Okey, baik. Jadi kalau anda ada buku, ada pen, ada kertas, anda boleh salin lah. Jadi kalau belum ada, anda boleh pause dulu video ni dan anda kena standby untuk menyalin lah apa benda yang saya akan kongsikan kepada anda. Baik, dalam topik video yang pertama ni, saya akan kongsikan beberapa poin kepada anda lah. Jadi yang pertama sekali adalah kita nak fahami konsep Facebook Live tu. Kita nak fahami konsep Facebook Live. Okey. Jadi pertama sekali kita kena faham dulu apa itu Facebook Live lah. Facebook Live ni adalah satu platform ataupun satu fungsi di dalam platform Facebook untuk kita boleh bercakap secara live, dan benda ni diconsider sebagai long form punya content lah. Bagusnya benda ni bila kita buat Facebook Live, kita boleh berinteraksi secara terus dengan kita punya viewer dan kita punya audience. Jadi dekat situ kita dapat meningkatkan kita punya engagement lah. Cumanya ada beberapa strategi yang kita kena pakai untuk kita pastikan kita dapat engagement yang bagus ataupun dapat apa output yang kita nak. Kita nak ramai orang komen ke, kita nak dapat macam-macam benda lah. Ada juga orang menggunakan Facebook Live ni untuk mengajar. Sama ada di profile Facebook personal, di page ataupun di group. Jadi dia ada banyak fungsi dia. Jadi kita kena faham konsep dia adalah, yang pertama ni saya akan lukis. Facebook Live ni dia adalah sejenis long formnya content. Okay, long formnya content. Kalau anda dapat satu line ni, katalah setiap kali kalau kita buat live tu, most probably maybe 20 minit. Ada juga yang 30 minit. Lepas tu ada juga yang 1 jam, ada juga sampai 2 jam. Rasanya paling lama saya sendiri kalau buat live, bercakap secara live dekat komputer depan macam ni lebih kurang 3 jam straight lah. Itu paling lama lah saya boleh buat. Tapi ada je ramai orang yang boleh buat lagi lama. Cumanya untuk memastikan kita kekal untuk engage dengan orang boleh engage dengan kita ketika kita sedang berkongsi tu, apakah tips-tips yang kita boleh buat? Apakah cara-cara dia? Apakah point yang kita kena cakap untuk bagi orang stay dengan kita? Jadi adakah anda sudah bersedia? Baiklah, yang pertama sekali ni kita berbalik kepada topik tadi tu. Facebook adalah satu konten yang berkonsepkan long form. Okay, maksudnya kat sini dia adalah long form content. Jadi kalau kita nampak kat sini, ini adalah consider kita punya timeline untuk kita punya Facebook Live lah, yang panjang ni. Katalah kita punya Facebook Live tu kita buat 1 jam. Katalah kita buat seminggu sekali, contoh kita buat sharing ke, kita buat apa ke, selama 1 jam. Okay. Jadi dalam tempoh masa 1 jam ni, the advantage of using Facebook Live ni untuk jadikan dia sebagai content development untuk kita punya, untuk buat content video. So ada setengah orang kalau dia buat video marketing ke apa semua, kadang ada orang tanya saya, Kayu, macam mana kita nak buat video marketing? Saya tak ada idea nak buat macam mana. Jadi dalam konsep video marketing tu, pertama sekali kita kena bagi orang nampak kita, awareness. Kita kena create awareness. Jadi salah satu caranya adalah dengan menggunakan Facebook Live lah. Because daripada Facebook Live tu kita boleh dapat engagement. Ingat daripada Facebook Live tu kita boleh dapat engagement. Maksud dekat sini, kalau dalam bahasa mudah ni selalu orang kata engagement tu apa? Like, comment, share. Tapi engagement yang saya nak terangkan kepada anda ni adalah lebih dalam daripada itu. Maksudnya, apabila kita buat Facebook Live, orang akan bagi komen dekat kita dan orang akan bertanya soalan. So kita kena sentiasa ada CTA. Kita kena cakap di dalam Facebook Live tu, baiklah jika anda ada apa-apa soalan, anda boleh tanya dan type di ruangan komen di bawah dan saya akan jawab persoalan anda. Jadi itu adalah satu CTA, call to action, untuk suruh mereka komen. Jadi apabila mereka komen, kita boleh menjawab persoalan mereka. Yang bagusnya, bila kita menjawab persoalan mereka, kita boleh dapat point untuk kita punya next content. Contohnya macam ni.
Contohlah dia orang tanya soalan pertama, daripada sini sampai ke sini. Soalan satu. Lepas tu ada soalan kedua dia orang tanya lagi. So kita pun jawab sini sampai sini. 2. Okey, seterusnya sini sampai sini. Seterusnya 3. Seterusnya sini sampai sini. Soalan keempat. So actually dalam 1 jam tu dia ada banyak je soalan yang kita boleh jawab sebenarnya. 8, 10, 15, 20. Depends on apa benda yang kita nak jawab dan apa benda kita nak kongsikan tu. Jadi daripada video yang panjang tu kita boleh extract jadi dia satu video-video yang pendek. Maksud dekat sini kita extract dia, kita jadikan dia sebagai tadi dekat sini adalah long form kan. Jadi ini adalah micro content. Micro content ataupun short form content. Jadi video-video ni, video 1, video 2, video 3, video 4. Jadi video-video ni kita boleh upload balik letak di mana? Kita boleh upload balik dekat Facebook. Berdasarkan soalan apa yang dia cakap tu kita buat tajuk video lah. Contoh kalau jual produk kurus, cara untuk kurus dalam masa 2 minggu contoh. Cara untuk hilang 1 kilo dalam masa 1 minggu. Contoh orang tanya macam mana nak buat coach kan. Dia tanya kalau ini contoh pada orang yang menjual produk suplemen kurus tapi dia nak share, dia nak benefit. So orang tanyalah apa cara dia. Caranya kena exercise lah, kena makan bersihat lah, macam-macam benda lah. Jadi that kind of tajuk tu kita boleh cut dan kita upload balik. Jadi kalau siapa yang berminat dengan video tu dia akan tengok lah. Faham? Jadi that is the advantage of using Facebook Live lah. Jadi Facebook Live ni kita boleh fikir ataupun menggunakan dia sebagai platform untuk kita create content lagi. Itu yang pertama lah. Yang seterusnya, yang kedua. Page yang kedua lah. Okay, page yang kedua. Facebook Live fungsi dia adalah untuk educate. Maksud dekat sini kita boleh buat educate, kita boleh buat training. Kita boleh training. So normally kalau untuk orang-orang yang stokis ke HQ, dia nak train stokis. Stokis dia nak train agent. Agent dia nak train dropship. Jadi benda macam tu lah. Jadi kita boleh buat training. Sama ada teknik menjual, teknik calculate magic number ke apa semua. Macam-macam benda lah. So dia boleh konsep untuk mengajar orang juga. Jadi dia bukan sekadar untuk training kepada orang usahawan-usahawan saja, tapi ia juga boleh digunakan sebagai satu platform kepada guru-guru yang nak mengajar. Contoh kalau macam saya mengajar orang tentang video marketing. Jadi saya boleh gunakan Facebook Live ni untuk mengajar saya punya alumni update macam buat set up meet up session bersama dengan alumni 2 minggu sekali, sebulan sekali. So saya buat live jadi diorang boleh join lah apa benda yang saya nak kongsi tu. Jadi dia ada banyak tempat kita boleh guna. Kita boleh guna Zoom, kita boleh guna Google Meet, kita boleh guna macam benda. Tapi Facebook ni kan percuma. So why not kita guna di platform percuma yang kita ada ni. Contoh saya boleh kumpul semua alumni letak dalam satu Facebook group, saya buatlah live kat dalam tu. Jadi konsep kedua, fungsi kedua untuk Facebook Live ni kita boleh gunakan dia sebagai untuk mengajar. Ataupun kita bagi training lah. Jadi seterusnya kita kena tetapkan apa kita punya matlamat lah. Matlamat bila kita buat Facebook Live tu. Apa matlamat kita? Adakah kita nak menjual? Adakah kita nak menjual? Adakah kita nak training? Adakah kita nak dapat leads? Kita kena tetapkan matlamat kita tu dulu. Okay. Kalau nak menjual, kita kena pastikan kita boleh menjual ketika Facebook Live lah. Ada ramai orang yang menjual. Sepertinya kalau saya tengok, orang yang buat jual barang dekat online. Macam orang yang jual baju pre-love, jual baju, jual tudung, jual barang-barang bundle. So saya nampak dia orang banyak menggunakan platform live. Tapi bukan sekadar hanya menggunakan live di Facebook saja, tapi mereka guna platform di Instagram, di TikTok pun ada. Jarang lah, tapi ada juga kat TikTok. Dekat Shopee pun dah ada fungsi live. Jadi dekat sini kita kena faham dulu matlamat kita adalah apa. Jadi kalau contoh, kalau matlamat kita adalah menjual, kita kena tahu macam mana kita nak buat mereka membeli ketika kita buat Facebook Live tu. Apa yang kita boleh buat untuk encourage mereka untuk mereka terus membeli ketika kita buat Facebook Live. Jadi kita kena buat offer ataupun tawaran lah. Jadi contoh ketika kita tengah live tu, kita kena buat offer. Contoh ketika Facebook Live ni harga barang tu RM100. Jadi kepada siapa yang beli tu saya bagi diskaun RM20. Jadi RM80 sahaja. Tapi dengan syarat kena beli ketika sesi live ni berlangsung lah. Lepas tu tak dapat. Jadi dia ada thing yang kita kena belajar. Kita kena tahu. Kita kena bagi tawaran dan kita kena buat offer. Selalu benda macam tu dia boleh tingkatkan sales lah. Ataupun cara yang kedua, kita tak semestinya kena bagi diskaun. Kita boleh bagi free gift. Jadi dengan cara kita bagi free gift, kita tak buang harga tapi kita boleh dapat lebih untung lagi. Kita bagi free gift benda yang mungkin tak akan membuatkan kita punya keuntungan tu jadi lebih rendah lah. Sebab saya faham kalau kita berniaga ni, kalau boleh kita tak naklah kurangkan kita punya keuntungan kan. Lagi tinggi profit lagi bagus. Cumanya macam mana? Adakah dengan jual lebih banyak ataupun dengan menjual pada harga yang lebih tinggi? Dua benda tu je lah.
Yang pertama adalah untuk tujuan menjual. Jadi kita kena tahu macam mana nak suruh orang membeli ketika kita sedang buat Facebook Live tu. Yang seterusnya adalah training. Okay. Training ni adalah untuk kita menyampaikan maklumat, untuk mengajar orang. Jadi dekat sini apakah konten yang kita nak bagi? Selalu kalau training kita kena buat share screen lah. Kita kena buat share screen. Kita kena ajar orang share screen, sama ada kita share gambar, slideshow ataupun PowerPoint. Jadi benda-benda macam tu. Sebab kalau buat live secara biasa guna smartphone tanpa guna aplikasi apa-apa, direct daripada Facebook, kita nak share something susah, kita nak menulis susah, kita nak share gambar pun susah, apa semua kan. Bila kita buat training kita kena share screen. Macam contoh sekarang saya ni kan, saya mengajar anda tapi saya share screen iPad saya. Jadi anda boleh tengok apa benda yang saya conteng. Jadi benda macam tu lah. Seterusnya adalah leads. Okay, leads ni adalah contohnya nombor telefon ke, email ke, ada orang-orang, especially kalau orang yang buat business service. Jadi kalau orang yang jual barang, mungkinlah dia orang boleh jual on the spot. Contoh barang-barang tu tak adalah mahal, tak sampai beribu kan. Mungkin barang tu harga puluh-puluh ataupun ratus-ratus. Orang boleh beli on the spot. Ribu pun adalah, tapi kalau puluh ribu tu susah kot. Jadi kalau macam contoh leads ni sesuai untuk orang yang menjalankan bisnes yang berkaitan dengan servis. Contohnya takaful agent. Mungkin Kowe, interior designer, orang yang buat spa, massage kan. Massage yang macam untuk spot massage apa semua tu. Jadi mereka perlukan leads. Jadi bila tengah buat Facebook Live tu, kita boleh buat offer kat dia orang. Pun boleh juga untuk dapatkan leads. Okay, kita cakap dengan dia, kalau you masuk kat satu website, dekat sini kita kena ada lagi satu tempat lagi yang kita panggil dia as a landing page website kan. Jadi kita website ataupun WhatsApp. Kalau macam saya suka guna website sebab kalau saya suruh dia orang klik dekat website, dia orang pergi ke website tu, lepas tu kat website tu saya akan bagi dia orang something benda free. Contoh e-book ke, voucher ke, tapi dengan syarat dia orang kena bagi nama, nombor telefon dengan email. Jadi kalau kita dapat at database, jadi kita boleh follow up dengan dia orang. Dia orang ada voucher kan. Jadi kita boleh follow up dengan dia orang. Okay, bila dia orang nak buat meet up dengan kita, buat appointment dengan kita. Jadi that is strategi yang kita boleh pakai lah, leads. Jadi leads ni adalah untuk dapatkan database. Jadi kita kena faham nature of kita punya business ni, kita nak buat apa. Nature business kita ni, kita jual apa? Kita jual produk, kita jual servis dan kita nak buat training. Lepas tu untuk setiap bisnes tu strategi dia adalah berbeza lah, tapi secara dasarnya, secara asasnya adalah 3 perkara ni lah. Okay, cara dasarnya adalah 3 perkara ni yang kita akan selalu guna konsep Facebook Live ni. Okay, baik, kita dah selesai tentang penetapan matlamat dan juga konsep Facebook Live itu sendiri. Seterusnya saya nak tunjukkan kepada anda, saya nak maklum kepada anda sekurang-kurangnya apakah persediaan yang perlu anda lakukan. Baik, yang pertama sekali, persediaan kalau anda nak menjual lah. Kalau anda nak menjual, sorry lah tulisan saya buruk, so harap anda faham lah tulisan saya ni. Dah saya padam sekejap. Okay, kalau anda nak menjual, anda kena tetapkan, anda kena tetapkan link. Anda kena tetapkan dulu link mana, call to action nanti, nak suruh dia orang WhatsApp ke, atau nak terus dia orang pergi ke website. Jadi yang bagusnya kalau anda ada website yang e-commerce yang memang orang boleh terus beli kat dalam tu, benda tu sangat bagus. Sebab anda akan mengurangkan proses instead of nak melayan ketika buat WhatsApp tu. Kalau tanya saya suka pakai e-commerce lah. Sebab bila pergi e-commerce, penjualan tu akan jadi automatik. Tahu-tahu je duit masuk. Jadi bila dapat order tu, kita packing barang, kita hantar dah lah kan. Okay. Lepas tu kita kena ada poster lah. Kita kena ada poster atau gambar produk. Okay, kita kena readykan benda ni. Poster, gambar produk kita kena readykan lah. Okay, so kita kena readykan. Sebab nanti kita tengah buat Facebook Live tu, kita boleh masukkan gambar. So poster tu kita boleh masuk poster promotion, tawaran, gambar produk bagi orang nampak. Lepas tu kita masukkan gambar testimoni, gambar atau video testimoni. Okay, gambar atau video testimoni. At the same time kita kena prepare point apa yang kita nak cakap. Okay. Sebab dengan adanya point apa yang kita nak cakap ni, kita akan membolehkan kita punya Facebook Live tu berlangsung dengan lebih lancar lah. Jadi kita kena tulis point-point. Sebab sampai satu tahap, bila kita tengah buat Facebook Live, kita bercakap banyak kali ni. Cakap lama, sembang, bercakap-cakap. Kadang kita dah, alamak aku nak cakap apa lagi Aku macam dah, tak tahu nak cakap apa. Dah putus ayat kan, putus akal lah, putus idea. Putus idea tu cakap apa. Jadi, bila ada point yang kita dah standby tulis kat tepi, kita boleh elaborate that point. And then lepas tu katalah kita dah elaborate point tu 2-3 kali. Sebab actually point tu kita boleh ulang je 2-3 kali point yang kita nak cakap tu. Sampai satu tahap, bila kita tak ada idea, kita boleh buat CTA. Kita kena ingat kita kena standby CTA. CTA untuk suruh orang komen. Jadi, bila orang komen tu, kadang-kadang diorang akan bagi soalan. Jadi bila diorang dah bagi soalan tu, kita boleh jawab lah soalan diorang tu. Nampak?
So bila kita jawab soalan tu, kita dah boleh dapat konten pula. So bagus. Ingat tadi yang first tadi yang saya cerita. Bila orang bagi soalan, kita jawab, that part tu kita boleh cut dan kita jadi konten dan kita kena upload balik. Kita boleh upload balik. Dan bukan sekadar di Facebook, kita boleh upload dekat IG, kita boleh upload kat Twitter, kita boleh upload dekat mana lagi kita boleh letak kat website, dekat YouTube. Jadi kita boleh upload benda tu. Daripada satu video live, kita boleh multi purpose dia, kita guna untuk semua platform lain. Jadi this is the basic thing yang kita kena buat lah. Itu kalau untuk menjual. Seterusnya kalau untuk menjual, sama ada jual produk ataupun servis. Sama je konsep dia. Cumanya servis mungkin susah nak jual on the spot lah. Servis fokus dia nak dapatkan leads, dapatkan prospek untuk set appointment. That one untuk servis. Jadi dia boleh pakai this kind of concept. Okay. Ingat yang pertama sekali kita kena standby link. Link untuk diorang pergi mana. Untuk CTA nanti kalau diorang nak dapat info lanjut, diorang boleh WhatsApp ke apa ke, sama dia pergi ke WhatsApp atau pergi ke website. Seterusnya kita kena prepare gambar, poster ataupun gambar produk. Lepas tu pastikan kena ada gambar ataupun video testimoni sebab benda ni dia boleh buatkan orang lagi percaya dengan kita punya servis lah. Alright, jadi seterusnya point apa nak cakap. Point apa nak cakap, kita kena tulis lah point. At least kita sediakan 5 point ke cukup lah. Kalau ada banyak idea letak dalam 10 point. Okay, benda tu anda kena fikir. Alright, seterusnya CTA. CTA dia adalah untuk suruh orang komen ataupun CTA dia nak suruh orang klik link untuk dapatkan tawaran. Jadi benda macam tu lah. Okay, dan yang paling penting adalah segala benda ni kalau saya bagi kepada anda pun, okay, saya bagi kepada anda dapat this knowledge. Benda yang paling penting sekali apa yang anda kena lakukan adalah this one. Inilah benda yang paling penting. Buat ataupun action. Tak guna kalau anda dapat this kind of knowledge tapi kalau anda tak buat. Because rugi sebab result hanya akan dapat apabila kita buat. Selagi kita tak buat, kita takkan dapat. Jangan risau kalau anda rasa anda takut, anda rasa anda tak biasa bercakap depan kamera, don't worry sebab dalam kita punya alumni pun actually ramai je yang macam first time nak bercakap depan kamera, first time nak buat live apa semua. Jadi yang penting mereka buat sebab lepas mereka buat, mereka akan dapat result. Mula-mula tu biasalah, kita dulu sebelum kita boleh berjalan, kita akan merangkak dulu. Sebelum kita boleh merangkak, kita akan mengesok-ngesok dulu kan. Jadi this is the process. So just trust the process, just do it. Kita kena buat dan take action. Lepas tu baru result tu akan datang lah. Dan yang paling bagusnya adalah, anda jangan risau, saya akan bagi anda template script untuk buat Facebook Live. Okay, anda akan dapat Facebook Live punya template script lah. Jadi kalau kepada siapa yang pernah beli modul saya yang lain yang dah dapat template ni, this is actually template yang sama. Tapi kepada anda yang mungkin pertama kali beli modul yang ada di beli modul dari saya ni, template ni adalah template yang anda boleh pakai. So saya akan bagi template tu, anda boleh klik di dalam link di bawah ataupun anda boleh check dalam email yang anda dapat link video ni. Dekat situ dia ada download link kepada skrip lah. Alright, jadi saya rasa itu saja untuk topik yang pertama ni, pengenalan kepada Facebook Live. Jadi kita akan berjumpa lagi di video yang seterusnya lah. Okay. Alright, jadi baik, kita jumpa nanti.